Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bapa-bapa dan tuan-tuan sekalian dan ibu-ibu sekalian, dalam Quran berulang-ulang kali Allah bagi tahu mereka yang beriman dan beramal saleh ataupun beriman dan beramal yang baik. Mereka itu orang yang berjaya, iaitu masuk syurga, selamat dari neraka. Jadi kalau kita tidak jadi orang beriman dan beramal soleh, kita akan masuk neraka kalau kita dah mengucap lah, tapi gagal untuk jadi orang beriman beramal soleh. Maka kita akan masuk neraka kerana dosa-dosa, amal-amal buruk. Mungkin ada amal baik, tapi ada amal buruk. Kalau kita tidak jadi beriman beramal soleh. Jadi bila sudah kita diseksa, baru habis seksaan, baru kita boleh masuk syurga atau kita dapat syafaat dari mereka yang diberi kuasa oleh Allah untuk memberi syafaat. Itu pun dengan izin Allah. Baru boleh kita lepas dari neraka, masuk dalam syurga. Bila kita cakap neraka ni, kita tak boleh ambil sambil lewa je. Sebab neraka ni bukan macam api kat dunia ni. Kalau kita dimasukkan ke dalam api kat dunia ni pun, tak ada siapa boleh tahan. Ada api yang tak macam api neraka. Macam mana kita boleh masuk api neraka? Tentu sekali tak mungkin kita boleh tahan seksaan, kesakitan, keperitan yang kita akan tanggung. Jadi makanan orang neraka tu tidak ada lain melainkan nanah yang panas mendidih. Buah makanan, minuman dia, makanan dia buah zakum yang ditanam di dasar neraka. Dia berduri. Kalau makan dia koyakkan semua perut tu. Tapi oleh kerana kehausan yang teramat sangat, air kotor pas nanah yang mendidih tu pun diminum juga. Makanan yang panas dan berduri tu pun makan juga. Tak ada pilihan. Bagaimana mungkin sesiapa boleh duduk dalam neraka dengan api menjulang, bahan bakarannya batu dan manusia, kulit semua mengelupas semua. Lepas tu bila dah mati dihidupkan balik pula, dimulakan lagi. Maka kesakitannya tidak habis. Bolehkah badan macam Rasidi menanggungnya? Kat dunia pun dia sakit sini, sakit situ. Duduk bilik panas pun tak boleh tahan.
Ni api neraka begitu panas. Jadi itu di antara penjelasan yang diberi dalam Quran tentang neraka ni. Dan ada seksaan bermacam-macam jenis juga. Kulit tu ditarik, menggelupas, dipasang balik, menggelupas lagi. Sakit demi sakit. Kesakitan tu dia bukan sikit, berulang-ulang kali dia. Bukan sakit sekali dia habis, lagi sakit, lagi sakit. Jadi hanya orang yang dah masuk boleh tahulah sebenar berapa teruknya, sakitnya seksaan neraka. Tak boleh siapa di dunia ni, termasuk Nabi-Nabi, boleh menjelaskan, Nabi Muhammad ke, betapa peritnya siksaan neraka. Begitu juga nikmatnya syurga, tak ada siapa boleh terangkan. Tak ada siapa yang dah mengalaminya balik ke dunia ni. Jadi apa yang kita dapat hanya sikit je penerangan dalam Quran tu tentang betapa teruknya neraka tu, betapa baiknya syurga. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, itu sudah cukup untuk dia takut. Bagi orang yang tak beriman macam Rasidi, bagaimana tulis pun tak menakutkan dia. Yang tak beriman macam Sufyan, beramal soleh, benda tu tak menakutkan dia, sebab tak percaya. Kita percaya dengan apa yang Allah beritahu dalam Quran tu. Bila kita percaya Allah ke tahap paling kurang yang Allah mahu. Kalau kita tak percaya Allah ada, paling kurang ke tahap, lepas tu kita tak percaya apa dia cakap. Sebab itu kalau baca Quran dengan iman tak ada, atau iman tak sampai tahap yang paling kurang Allah mahu, dia baca aja. Dia baca dengan bacaan yang baik, itu saja. Dia takkan dapat takut dengan baca Quran, dan tak berasa gembira dengan janji-janji. Sebab tak percaya. Tak percaya itu sebab tak percaya Allah. Percaya kepada yang gaib. Jadi orang yang bertakwa tu orang percaya pada yang gaib. Kalau kita percaya benda yang dah nampak, itu bukan percaya yang gaib. Benda tu belum ada lagi, kita pun belum nampak, kita tak percaya. Bila nampak, percaya. Itu bukan percaya pada yang gaib. Jadi syurga, neraka ni tak nampak. Orang yang dah masuk pun tak balik nak bagi tahu. Jadi mereka yang tak percaya kepada Allah ni, ke tahap yang Allah mahu, paling kurang, dia tukar nak mempercayai apa yang Allah cakap dalam Quran ni. Sebab itu Quran ni adalah pengajaran untuk orang yang bertakwa. Dia bukan pengajaran untuk orang yang bukan takwa. Orang baca Quran macam Rasidi yang tak takwa, dia baca je. Dia tak ada dapat faedah darinya. Kalau neraka, dia tak takut. Syurga, dia pun tak gembira. Macam mana boleh dia mengalir air mata bila baca Quran? Jadi Quran ni kepada mereka yang beriman kuat ni, dia baca benda ni menggetar jiwa dia. Menggetar dan membuat dia mengalir air mata. Jadi di antara tanda-tanda lah tu,
orang tu ada iman yang tinggi. Kalau kita baca Quran dan kita tak menggetar, dia beritahu neraka macam tu je, syurga pun macam tu juga. Maknanya hati kita tu keras macam batu, malah lebih keras lagi. Dan keras macam batu ni bukan maksudnya itu, maksudnya hati yang penuh dengan cinta dunia. Cinta dunia ni buat hati jadi batu. Kalau kamu hati batu, susah nak menangis. Bila membaca ayat-ayat Allah yang apa-apa je, tak adalah menangis selalu, tapi at time lah. Baca Quran tak ada takut, tak ada harap. Sebab itu Allah bagi tahu memula lagi, tidak kuturunkan Quran ni melainkan petunjuk bagi orang takwa. Jadi Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu, apabila umatku mencintai dunia, dia tak mencintai agama. Maksudnya dia tidak mencintai Allah dan perintah-perintah Allah. Jadi perintah yang pertama dia akan tinggal. Hadis yang kedua, apabila dia meninggalkan kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, luputlah dia daripada kefahaman wahyu. Luputlah dia dari keberkatan wahyu. Maknanya cinta dunia tu berkait dengan meninggalkan kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan berkait dengan kefahaman Al-Quran, sebab tak ada takwa. Bila meninggalkan kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad, iman tak kuat lah. Iman kepada yang gaib. Bila iman kepada yang gaib tak kuat, tak takwa lah. Bila tak takwa, tak ada faedah. Maka hilang keberkatan wahyu. Macam Rashidi, kalau saya tak cakap nama dia, dia ingat yang faham Quran tu dia. Macam Yazid, Sufyan, kamu semua tak takwa. Takwa ni beriman, beramal soleh tahap tinggi. Takwa ni, takwa yang oleh kata Allah, orang takwa ni mendapat rezeki dari punca tak diketahui. Semua orang nak rezeki yang dari punca tak diketahui, tapi Allah beritahu untuk orang takwa je dia. Azri itu takwa. Sejak kau lahir sampai sekarang umur dah dekat 40, belum dapat takwa lagi. Yazid dah 50, belum dapat takwa. Bila nak dapat? Tanya soalan. Bila? Kalau kamu tak belajar dengan saya ni, langsung kamu tak tahu. Nak takwa pun tidak. Dah belajar dengan saya ni, tak boleh juga. Lama dah belajar. Pendi dulu, dia mula datang sini, dia macam monyet. Pendi, dia baru datang belajar untuk jadi orang takwa ni berapa tahun? 3 tahun. Pun tak nak ikut betul-betul. Saya bilang pada dia, kamu kena duduk sini. Balik rumah 2 hari je, jumpa bini anak weekend, lain duduk sini. Dia tak nak ikut. Dah lah lambat dia datang. Bila Yazid nak jadi orang takwa? Bila Samad nak jadi orang takwa?
Tak pernah tanya pun. Kalau benda lain, bila aku boleh jadi kaya ni? Sufyan tanya itu je. Bila kau boleh jadi orang takwa, Sufyan? 2025. Apa langkah kau buat untuk dapat orang takwa 2025 tu? Kan? Tak buat langkah apa? Takkan dapat pula. Satu orang yang ada matlamat dia mesti buat langkah. Langkah dia tu mesti drastik. Kalau saya mesti kaya 2021. Dari sekarang saya mesti kerja macam nak mati, cari duit. Orang yang buat matlamat dia jadi kaya 2021, 2025, dia daripada sekarang dia bekerja setengah mati. Kalau main-main dia tak boleh. Satu orang yang nak satu perkara, dia kena tahu jalan dia. Dia mesti buat betul-betul lah, baru dia dapat capai matlamat dia tu. Ini tak pernah buat keputusan. Saya sekarang dah 40, saya tak buat keputusan sekarang. Umur saya 60, saya tak akan jadi orang bertakwa, walaupun 20 tahun lagi. Tapi kalau saya tak buat keputusan untuk mengubah perangai saya sama je. Apa yang saya buat sekarang, saya buat juga 20 tahun lagi, takkan dapat lah. Apa Sufyan yang dapat buat sekarang, dia buat juga 20-25 dia boleh jadi. Mana boleh 20-25, 3 tahun ni, 4 tahun. Ini namanya penipu. Saya buat matlamat saya tahun umur saya 42. Saya bilang kalau dalam 20 tahun saya buat tabligh, saya tak jadi orang takwa. Dengan bersungguh-sungguh. Saya syura Kuala Lumpur, umur saya 25 tahun. Orang dibuat jadi syura ni tak ada orang main-main buat kerja je. Ada agak-agak, tak ada. Mesti orang yang bersungguh lah, dilihat oleh orang tua-tua. Takkan dia nak lantik saya umur 25, budak lagi, jadi syura. Lama pun tidak. Tentu dia nampak saya ni orang yang bersungguh. Macam itu pun, setelah saya kira saya dah ceburkan diri dalam buat usaha ni tahun 76, 96, dah 20 tahun saya tak jadi lagi orang beriman. Saya tak jadi orang takwa lagi. Saya tahulah orang takwa, punca rezeki daripada punca tak diketahui, tak ada lagi. Kalau saya dah takwa, tentu saya dapat. Ni tak. Semayang pun tak khusyuk. Kamu sekarang macam semayang tak khusyuk, boleh kata orang takwa? Kamu pun tahu kamu tak takwa, tapi apa kamu buat? Kamu diam aja. Kamu tak buat apa-apa keputusan untuk mengubah diri kamu. Tak ada. So waktu tu saya tak tahu macam mana nak jadi orang takwa. Saya menangis. Tanya Haji Alias arwah kau dia hidup. Minta pada Allah jalan untuk jadi orang takwa. Saya bukan buat usaha tabligh. Saya dah tahulah bila 20 tahun saya tak jadi orang takwa, ini usaha tabligh mesti tak betul ni. Tapi apa usaha yang betul? Tak ada siapa tahu. Kamu ni dah tahu dah. Saya dah menjalankan setelah Allah tahun 97, saya buat gas hari-hari. Cakap kalimah. Sebelum tu saya tak buat. Pagi saya buat, petang saya buat, malam saya buat dulu. Sampailah saya buat dakwah bukan Islam pula. Setelah 10 tahun saya buat rumah ke rumah, pintu ke pintu cakap kalimah pada orang Islam. Orang Islam je. Lepas 10 tahun saya tak jadi orang takwa lagi.
Saya tahulah. Saya baca Quran. Saya bandingkan apa dalam Quran, apa saya. Apa dalam Quran, apa saya. Tak ada. Mana boleh jadi. Saya mula buat dakwah orang Islam, bukan Islam pula. Oh, baru saya dapat rasa meningkatnya iman saya tu. Ini orang tabligh lain, dia tak tahu apa yang saya dapat faham, sebab dia tak buat. Dia orang ingat tabligh tu dah bagus dah. Dah bagus dah. Dia yang boleh sampai tahap sahabat dengan tabligh. Boleh. Cubalah tengok diri sendiri. Tapi kerana mereka semua tak fikir atas diri dia orang. Dia orang tak menganalisa diri dia orang. Dia orang tak sungguh-sungguh nak jadi macam kamu semua. Saya tak ada fikir lah. Buat aja lah. Saya buat tabligh ni dah susah dah. Dah tak larat saya lagi nak buat. Ini pun dah cukup lah. Banyak kan macam tu. Susah lah. Kena keluar situ. Cukup lah. Dia orang tak nak dah. Sebab dia nak dunia. Dia orang nak dunia, dia orang tak sanggup. Susah lagi. Sebab mereka tak nak capai matlamat dia. Mereka tak ada matlamat. Sebab itu saya baru ni satu budak tu dia ingatkan apa saya cakap kat dia orang masa saya kat Seri Petaling, masa hari pengumuman Arsyad, saya ada pergi Seri Petaling, saya jumpa dia. Dia kata, doktor cakap dengan kita dulu, kalau satu orang tak tahu apa dia nak dapat dengan buat satu kerja, sama ada dia orang gila atau budak-budak. Dia ingatkan saya, doktor cakap ni. Sama ada kamu, itu yang banyak yang saya cakap, yang dia ingat lah. Sangat dia ingat budak tu. Dia ingatkan saya balik. Sama ada saya orang tu budak-budak kanak-kanak atau orang gila. Yalah. Yang tak tahu apa dia nak. Kamu kalau buat usaha ni tak tahu nak jadi orang beriman bersama saya, samalah. Dan usaha tak dibuat lah. Saya kalau tak dapat, maknanya saya tak buat kerja ni dengan betul. Kalau cinta dunia kat dalam hati saya banyak, tentu saya tak boleh jadi orang beriman bersama saya. Tentu saya tak akan buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan betul. Tentu saya tidak akan faham Quran. Itu jawapannya. Sebab hadis dah ada, clear hadis tu. Apabila umatku mencintai dunia, Yazid mencintai dunia. Belum habis lagi, dah lama berikut usaha. Nah, ni bila cinta dunia, luputlah dari mencintai agama. Maksud dari mencintai Allah dan perintah-perintah Allah. Perintah yang pertama luput umat ni ialah kerja yang memerlukan dia korban harta diri dan masa. Itu luput. Sebab dia mencintai dunia. Semayang takkan luput dulu. Tak ada dunia nak dikorbankan. Hanya pergi masjid. Tapi orang macam ni memang semayang kat rumah je lah, atau kat kedai. Dia takkan pergi surau je. Yang pergi surau orang yang tak perlu kerja, dah pencen, yang dapat bulan-bulan duit. Dia pergi surau lah. Jadi bila pencen ni apa nak buat, banyak ke surau. Dia orang tak faham agama. Dia ingat perintah pergi surau tu bila dah pencen. Sebab itu di surau hanya orang tua-tua yang dah pencen, macam kat Desa Minang ni. Dulu mereka tak ada kat surau. Sebab dunia, kerja. Jadi apabila umatku mencintai dunia, perintah yang pertama dia tinggal, yang dia takkan buat. Nak buat pun tak nak. Nak dekat pun tak mau. Iaitu yang mana dia kena korban harta dan masa dia. Dia tak mau korban masa dia sebab masa tu untuk cari duit. Dia tak nak korban harta dia untuk buat kerja ni sebab dia kata harta aku buat ni untuk aku dan keluarga aku. Takkan aku bagi untuk Allah punya.
So yang bab-bab yang kerja tempatan ni, macam Sufyan ni dia nak buat lah kerja tempatan ni. Cakap kalimah 40 minit je kan. Tak ada pun duit nak belanja, tak ada apa pun nak digunakan. Tapi bila saya suruh dia keluar 4 bulan, dia tak nak. 3 hari tak nak. 3 hari bila cuti je. Cuti tanpa gaji tak sedia. Itulah antara tanda-tanda cinta dunia yang kuat. Semayang berjemaah tak nak. Tinggal masa dunia. Masa tu saya nak cari dunia. Jelas kata Nabi tu, bila kita cinta dunia, luputlah kita dan mencintai perintah Allah. Perintah yang pertama kita akan tinggalkan, yang umat ni akan tinggalkan, ialah kerja yang menuntut dia supaya korban sebahagian harta dia di jalan Allah. Allah beritahu orang takwa ni, orang percaya pada ghaib, mendirikan semayang dan membelanjakan sebahagian dari nikmat di jalan Allah, sebahagian dari nikmat yang kami kurniakan kepada dia. Itu bukan harta je, diri, masa, nyawa. Sebab itu kerja dakwah ni mati, lama mati. Bila sahabat-sahabat Nabi tu dihinggapi oleh penyakit cinta dunia akibat dari berperang dengan musuh Islam, dia jumpa mula-mula sebelum dia perang, dia jumpa ketua dia, raja, dakwah dia, kamu masuk Islam. Kalau kau tak mau, kamu bayar kami jizyah. Kalau tak mau, kami perang kamu. Akibat dia buat usaha macam ni yang Nabi tak buat, mereka dapat harta dan cinta dunia. Iman tak dapat. Jadi semua mereka dapat cinta dunia, iman tak dapat. Zaman Osman radhiyallahu anhu jangan gaduh. Gaduh bukan sama orang bukan Islam, sesama Islam. Dan Hadrat Osman dibunuh. Masa lepas Hadrat Osman dibunuh, satu orang pun tak ada khusyuk dalam sembahyang. Kata Osman, kalau kamu bunuh aku, kamu takkan lagi berkasih sayang. Dia orang paksa Hadrat Ali untuk jadi. Dia orang pergi jumpa Hadrat Ali. Hadrat Ali tak mahu. Macam mana tak tahu, bila orang besar-besar Madinah jumpa Hadrat Ali, suruh dia, bawa dia. Tak ada pilihan lain lah. Mesti mau ada ketua dalam satu waktu, tak boleh tak ada ketua. Rosak satu umat ni kalau tak ada ketua. Ada ketua yang buruk pun lebih baik daripada tak ada ketua. Jadi Ali kena jaga tu. Tapi dia akhirnya dibunuh juga. Apa jadi? Anak dia 2 pun dibunuh juga. Tak habis-habis. Hadrat Hasan, Hadrat Husain. Hadrat Osman, Hadrat Ali tu menantu Nabi. Hasan dan Husain cucu Nabi. Sebab itu Nabi bilang, selepas aku meninggal dunia, keluargaku dipinggirkan. Orang Islam pinggirkan keluarga Nabi ni. Dia tak sedar tu semua. Orang Islam dia tak sedar bahawa dia telah menganiaya keluarga Nabi, membelakang, tak pernah sedar pun. Minta maaf pun tak ada, minta ampun pun tak ada. Terus Muawiyah jadi raja. Muawiyah lantik anak dia, pengganti dia, Muawiyah, Yazid. Jadi setelah itu habislah. Islam tu dah hancur bila Osman tu dibunuh. Kenapa mereka bergaduh? Bukan dia nak Allah. Mereka ketika tu dia dihinggapi oleh cinta dunia.
Yang Nabi bilang, apabila umatku mencintai dunia, luputlah dia dari mencintai Allah dan perintah-perintah Allah. Dia bukan masa Osman tu dia dah tinggalkan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tahun masa Abu Bakar lagi, masa Omar lagi, yang ada takwa dah mati semua. Ada sikit-sikit lagi. Orang semua orang yang menulis sejarah Islam, dia tak faham ni semua. Dia kata kelemahan Hadrat Osman kerana dia mengutama keluarga, kaum kerabat. Itu je lah dia tahu. Sebab itulah Islam telah hancur. Nak mengupas ni pun dia tak tahu. Kenapa? Sebab dia orang tak tahu kenapa. Dia orang tak tahu jawapan dia lah. Kenapa umat Islam sampai berbunuh? Raja atau sultan atau PM lah dibunuh. Makna teruk sangat bergaduh tu. Kalau bergaduh begitu-begitu je, tak adalah sampai ketua tu dibunuh. Orang baik pula ketua dia tu. Bukan macam Najib, bukan macam Muhyiddin Yassin, bukan macam Mahathir. Nothing doing. Dekat pun tidak dengan Ustaz Osman tu. Dia tu ahli syurga. Dibunuh oleh orang Islam. Bayangkanlah apa iman dia orang ada. Orang macam Hadrat Osman tu, orang syurga, orang menantu Nabi, dibunuh. Apa yang orang Islam kemudian sampai hari ini tak pernah menyesal peristiwa tu? Tak pernah. Satu orang pun tak pernah, dan tak ada siapa pun menerangkan betapa buruknya orang Islam ketika itu. Dan buruk orang Islam tu tak berhenti di situ, terus sampailah ke hari ini. Sampai mereka tak pernah merasa berdosa dan tak mau minta ampun pada Allah kerana mereka telah mengakibatkan dua menantu Nabi dibunuh. Bukan menantu saja, Amirul Mukminin, dan dua cucu Nabi dibunuh. Ini tidak ada lain dan tidak ada bukan melainkan cinta dunia. Dan cinta dunia ini tidak ada datang melainkan sebab tidak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW, dengan niat. Itu je sebabnya. Sebab itu cinta dunia datang, sebab tidak buat kerja menunaikan hak kalimah ni. Dan tak ada siapa tahu. Hadis ada. Bukan hadis tu baru je saya baca. Tak ada orang boleh tafsir hadis kerana tak ada orang boleh tafsir Quran. Bila kita tak faham Quran, kita akan faham hadis. Sebab itu Maulana Zakaria tu dia tak boleh tafsir hadis tu. Dia boleh cerita je lah, dia boleh tulis saja. Faham tak boleh. Faham dengan baca lain, tahu dengan faham lain. Yang tafsirkan hadis ini Maulana Zakaria tak boleh. Dia tulis hadis saja. Paham-paham sendiri. Itu bukan mufassir. Macam saya buat ni, dia tafsir. Kerana umat ni tinggalkan kerja. Meninggalkan kerja tu sebab cinta dunia. Macam mana dapat cinta dunia? Kerana tak buat kerja Nabi dengan cara yang betul, cara sunnah. Kalau sahabat selepas Nabi meninggal telah buat kerja Nabi cara betul, perkara ni tak jadi. Ini bukan nasib, ini akibat. Nasib akibat daripada melanggar perintah Allah. Allah buat kita punya destiny. Destiny apa? Ketentuan apa nasib kita. Tapi ia bergantung pada amal kita, bukan begitu saja. Orang buat amal baik, Allah buat destiny dia masuk neraka. Tak. Amal baik, destininya adalah syurga. Amal buruk, destiny neraka. Kamulah buat pilihan nak buat baik atau tidak. Bukan Allah dah bagi tahu dah, kamu buat ni, kamu tak nak. See, our destiny our destiny adalah bergantung pada apa kita buat.
buruk atau baik. Kita kena berusaha untuk buat yang baik supaya destiny kita, hala tuju ketentuan hidup kita bahagia dan berjaya. Kita buat dan pilih amal buruk, ketentuan kita, destiny kita adalah celaka, neraka, buruk di dunia ni. Yazid punya destiny sekarang ni adalah akibat dia, amal buruk dia yang bertahun-tahun tu. Sekarang ni dia nak keluarkan cinta dunia daripada diri dia, yang dia dah bina sekian lama, sejak kahwin dengan isteri dia sampailah baru-baru ni. Dia cinta bini dia lebih dari Allah. Perbuatan dia lah. Akibat mencintai bini dia lebih daripada Allah, dia tak dapat jadi orang beriman, beramal soleh, walau ikut usaha ni. Sebab dia tidak korban harta diri, sehingga dia saya perintah dengan izin Allah untuk ceraikan bini dia. Dia tak mau. 12 tahun dia ambil pun tak boleh juga, sehingga perintah tu habis, ditukar dengan perintah lain. Apabila dia dah tahu perintah tu lebih sukar, baru dia okey, saya buat yang dululah. Mana dia betul-betul nak buat? Kenapa dia susah mencintai dunia? Boleh ditinggal bini dia lama-lama? Tak ada. Berapa bila dia mula start tinggal bini dia? Belanja harta diri anak? Tak ada. Sepanjang hidup tak ada. Berkepit aja. Mana boleh cinta bini tu tak hilang? Berkepit aja. Tentulah akibat daripada buruk perangai, dapatlah buruk cinta dunia. Akibatnya iman tak ada, buat kerja tak betul. Macam ni Cinta dunia yang masuk dalam hati kita tu, Allah masukkan sebab tak buat kerja. Tinggalkan dunia, korbankan dunia untuk Allah, tak buat. Semua tak nak. Gas tempatan tak nak, pergi keluar tak nak, semua tak nak. Atau buat gas tempatan aja yang mana dunia tak dikorban boleh. Yang mana dunia korban, saya tak sedia. Itu bukan agama taat yang satu, tak taat yang satu, taat yang ini, tak taat yang itu, macam Yahudi. Kenapa Yahudi buat macam tu? Sebab dia cinta dunia. Yahudi tu dia jadi Yahudi sampai keluar, dia tak jadi Islam tau. Mula orang Islam, tak jadi Islam kerana cinta dunia yang keterlaluan dan tak ada usaha nak keluar. Dia orang pun tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebab itu akhirnya iman keluar, jadi kafir sekarang. Semua Yahudi yang 12 kaum tu, akhir sekarang ni tak ada yang Islam. Itulah sebabnya. Tapi tak pernah tahu orang. Ulama-ulama mencaci Yahudi macam dia baik sangat. Ulama-ulama Islam yang dikata ulama, dia tak tahu kenapa orang Islam ni jadi Yahudi, kenapa Yahudi tu jadi Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Tak tahu. Sebab mereka ni mencintai dunia. Kenapa mencintai dunia? Kerana tak buat kerja Nabi. Tu pun tak tahu. Hadis tu ada, tapi mereka tak boleh tafsir. Dan bila mereka tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara yang Nabi Allah suka, luputlah mereka. Mereka tak faham Quran. Bila orang Islam ni tak faham Quran, apa akan jadi pada dia? Tentulah sesat. Lepas tu dalam hadis tu tak cakap macam tu. Apabila mereka mencaci satu sama lain. Orang yang mencaci satu sama lain ni, orang yang rasa dia bagus, orang lain semua salah. Itu mencaci. Kalau macam saya ni bukan mencaci. Saya nak beritahu yang betul. Bila salah, saya cakap salah lah. Bila betul, betul lah, bukan mencaci. Ini tak ada benda baik pun dia caci juga. Bila dia mencaci satu sama lain, maka akibatnya tidak dipandang Allah. Bila tidak dipandang Allah, Allah punya bantuan tak ada. Doa tak kabul. Bila minta bantuan tentang musuh dia, musuh orang Islam, Allah tak bantu. Itulah yang berlaku sekarang. Pun tak faham hadis. Hadis tu lama dah, tak pernah faham. Kalau faham, tentu orang Islam semua boleh berubah. Ini tak faham. Tak tahu yang saya cakap ni pun dia orang faham ke tidak.
Saya ingat jangan tak faham juga. Atau mereka buat tak faham. Sebab apa? Tak mau korban harta diri ni untuk buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan. Tak mau. Buat tak faham lah. Sebab saya nak dunia. Nak dunia. Sebab itu nak dunia ni atau nak jadi kaya, ini asas kepada segala keburukan. Nak Allah ni asas kepada segala kebaikan. Nak Allah ni nak jadi takwa. Kamu kalau tak buat keputusan untuk jadi takwa, kamu jadi orang dunia. Orang dunia ni siapa? Mencintai dunia lebih daripada Allah, macam Yazid. Mencintai dunia, mencintai bini lebih daripada Allah, ini orang dunia. Mencintai kerja daripada Allah, mencari duit lebih daripada Allah, ini semua orang dunia. Tahu? Mencintai selain Allah lebih daripada Allah. Akibatnya bila semayang tak khusyuk. Yang mana kamu, saya cinta Allah. Kalau kau cinta Allah, kenapa tak khusyuk? Khusyuk tak semayang? Tak. Besok saya tanya lagi, khusyuk tak semayang? Tak. Khusyuk tak semayang? Tak. Tak ada risau. Bila kamu tak khusyuk, kamu tak ingat Allah. Allah tak ada dalam kepercayaan kamu. Melebihi dunia ni, tingginya. Kamu ingat dunia sebab kamu cinta dunia. Sebab itu dalam semayang pun, yang Allah suruh ingat dia, kamu ingat dunia juga. Kenapa kamu ingat dunia dalam semayang? Cinta dunia lebih daripada Allah semua. Cinta kerja kamu. Tak sedar dia lagi kamu cinta dunia. Kalau kamu mati dengan cinta dunia ni, minta maaf. Tak tahulah kamu harap masuk syurga. Harap memang boleh. Moga. Dia tak boleh pakai moga-moga je. Tengoklah tanda dia tu, evidence base. Saya cinta Allah. Semayang tak khusyuk. Itu tak kena tu. Saya cinta Allah, saya ingat Allah je. Masa semayang tu lah saya nak ingat Allah betul. Kalaupun saya tak ingat waktu lain. Tapi tak boleh. Samad tak ada ingat Allah. Semayang. Samad khusyuk? Tak. Bukan sama je, semua orang kat seluruh dunia ni cinta dunia, tak sedar je ni. Dan begitu buruknya cinta dunia ni. Allah bagi, Nabi bagi asas tau. Di mana segala keburukan keluar. Ialah cinta dunia. Saya tanya semalam, berapa duit kamu sedekah? Duit kamu dapat Azri? Tak ada. Sufian tak ada. Pendi tak ada, Rashidi tak ada sedekah. Sedekah ni amalan mengeluarkan duit kita untuk orang lain yang Allah suruh bagi. Orang miskin. Saya bilang saya ni tak ada kerja. Sepatutnya miskin lah. Tak ada orang ni nak bagi kat saya. Apa lagi kat orang lain ni yang tak ada kerja. Rashidi tak ada bagi sedekah. Tak ada ni. Mana cinta dunia nak keluar? Tak ada belanja duit ni di jalan Allah. Mana nak cinta dunia keluar? Jadi bila kamu nak cinta dunia, kamu nak menghancurkan diri kamu. Dan mau kamu dibakar dalam api neraka. Kamu janganlah bangga dengan mempunyai cinta dunia. Kamu sebenarnya orang bodoh berbangga dengan dunia ni, dunia tu, inilah, itulah. Sebenarnya kamu orang bodoh bangga dengan mempunyai cinta dunia. Sedangkan cinta dunia itu asas kepada segala keburukan. Dan asas kepada segala kebaikan ialah takwa. Takwa ni mencintai Allah, beriman, beramal soleh tahap tinggi. Buatlah usaha supaya kamu set diri kamu. Sebelum 60 tahun, waktu mati, saya dah beriman beramal soleh tahap tinggi. Sebab 60 ke 70 ni, bukanlah saya nak cakap mesti mati, tapi dia adalah 60 ni ialah umur banyak orang mati. Sikit aja yang tak mati sampai ke 80. Walaupun umur dah meningkat, umur orang yang mati di Malaysia ni dah naik 80, 70. Tapi 60 dia punya start.
Asdi Abbas 50 je dah mati. Sekarang 50 tu dianggap muda tau. Dulu tak, dulu tua. Rashidi sekejap lagi 50 dia dah masuk umur belum umur mati lagi. Tapi kalau mati, macam ada orang mati. Arsyad baru ni mati umur 72. Itu okey lah, orang tak adalah terperanjat sangat. Azli tu 50, rancak dunia. Baru lepas bergambar di Langkawi dengan bini, belakang ada helang tu. Dia post, saya komen, last komen saya, macam pelakon-pelakon Hong Kong. Itu yang saya dapat. Dan bagi tahu pada anak dia, lepas 50 tahun bisnes bagi ke anak-anak, abah dengan mak honeymoon. Apa sudah jadi? Itu tak boleh. Kita tak boleh honeymoon umur 50. Sekarang pun tak boleh honeymoon. Kita kena set bila nak jadi orang beriman, beramal soleh. Bila nak menjadi orang takwa. Bila kita dah set, daripada sekarang terjun terus. Tak ada patah balik pun. Okey.